Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan dalam seminit 2 minit lagi. Masih lagi menunggu sahabat-sahabat untuk bersama dengan kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi kepada para sahabat, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kebaikan, kesihatan yang sentiasa. Bantu kami untuk tekan butang like dan share. Moga-moga ianya bermanfaat kepada orang lain, insyaAllah. Sementara itu kita menunggu sahabat-sahabat yang lain masuk bersama dengan kita. Baik, sebelum tu saya nak tanya, suara jelas ke tidak ni? Line sangkut-sangkut ke tidak di tempat tuan-tuan semua? Kalau tak jelas, suara tak jelas, sangkut-sangkut, boleh type di ruangan komen. InsyaAllah saya akan perbaiki. Baik, hadis yang berkaitan kita nak bincangkan pada malam ini tentang adab dan sifat para sahabat, dan kemudian kita nak tadabbur sedikit surah Al-Ma'arij, muka surat 568. InsyaAllah tuan-tuan yang berkelapangan bolehlah untuk sama-sama mengambil Al-Quran dan sama-sama melihat apakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak pesan kepada manusia melalui surah Al-Ma'arij yang kita akan bincangkan selepas ini. Baik, terima kasih Tuan Jeffrey Jemaah Surah An-Nur. Apa khabar? Sihat ya? Kita tunggu sebentar azan Isyak habis, lepas tu kita mulakan. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'du. Pertama dan selama-lamanya yang kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan lagi kuliah maghrib ataupun perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan di suasana dan di norma baru ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan, dikurniakan kesihatan untuk kita meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita tidak boleh lari untuk bermuamalah ataupun kita akan kenal dengan manusia yang lain, kita bersahabat, berapa ramai sahabat kita atas dunia. Namun dalam kita menjalinkan hubungan persahabatan, keakraban seseorang tersebut, perlu kita menjaga adab dan tata tusila sebagaimana Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya. Saya tertarik bagi saya pada malam ini untuk
berkongsi beberapa hadis yang berkaitan dengan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Antaranya ialah hadis berkaitan dengan daripada seorang sahabat namanya Abu Darda. Yaqulu kanat baina Abi Bakrin wa Umar muhawarah. Pada satu hari para sahabat ini berlaku pertelingkahan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Apabila berlaku pertelingkahan di antara kedua sahabat tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar memarahi Sayyidina Umar. Fa'aghdabu Abu Bakrin Umar fansarafa anhu Umar mughdaban. Sehingga kan Sayyidina Umar ni dia berkecil hati, terasa hati. Disebabkan Sayyidina Abu Bakar marah Sayyidina Umar tadi ni tuan-tuan. Sayyidina Umar pun kecil hati. Kata Abu Darda ni siapa dia tuan-tuan? Abu Darda ni nama yang sebenarnya ialah Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah bin Amir. Seorang sahabat yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Bukan wafat di Madinah, tetapi dia wafat di Syam. Seorang yang sangat zuhud. Pada zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman melantik Abu Darda ini yang zuhud ini menjadi seorang governor di bumi Syam, di bumi Syam ketika itu. Baik, kata Abu Darda, satu hari berlaku pertelingkahan di antara Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar memarahi Sayyidina Umar, sehingga kan Sayyidina Umar rasa kecil hati dengan sifat Abu Bakar yang memarahi dia. Nah, kata dalam hadis tersebut, lalu fansarafa anhu Umar mughdaban fattaba'ahu Abu Bakrin yas'aluhu an yastaghfir lahu. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar ni dia tengok Sayyidina Umar marah dekat dia ni. Sayyidina Umar pun nak balik ke rumah dia. Sebab marah Sayyidina Abu Bakar ini bukan marah yang biasa-biasa. Lalu Sayyidina Abu Bakar fattaba'ahu, mengikuti Sayyidina Umar dan yas'aluhu ay yastaghfir lahu, dengan bertujuan untuk minta maaf balik kepada Sayyidina Sayyidina Umar. Falam yaf'al hatta aghlaqa babahu fi wajhi. Sehingga kan sampai Sayyidina Umar ni ke rumah dia, Sayyidina Umar ni tutup pintu ni kuat-kuat. Marah betul Sayyidina Abu Bakar yang ikut ni, dia perasan yang Sayyidina Umar ni dia tutup pintu ni kuat-kuat. Fa aqbala Abu Bakrin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar dia rasa tak tenang, dia rasa macam dia melakukan kesalahan. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Darda wa nahnu indahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda yang meriwayatkan hadis ini dikata kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun ceritalah dengan kejadian-kejadian yang berlaku, sehingga kan dia marah kepada Sayyidina Umar dengan marah yang cukup marah. Dan kemudiannya Sayyidina Umar pun kecil hati di balik rumah. Abu Bakar pun ikut dia cerita satu persatu, sehingga kan Sayyidina Umar tutup pintu kuat-kuat, menunjukkan rasa marah dia kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak tahu nak buat macam mana. Ini para sahabat tuan-tuan, dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan masalah tersebut, Abu Darda menceritakan kembali di dalam hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dengar sahaja cerita daripada Abu Bakar, Nabi kata apa? Amma sahibukum hadza faqad ghamara. Wahai para sahabat sekalian, kamu tengok sendiri yang di dalam isu ini, kamu tengok sini bagaimana Sayyidina Abu Bakar walaupun dia marah kepada Sayyidina Umar, tetapi dia mendahului Sayyidina Umar untuk minta maaf. Ni tuan-tuan, untuk minta maaf kepada Sayyidina Umar. Maka Nabi SAW kata, amma sahibukum hadza. Sayyidina Abu Bakar dia mendahului kebaikan untuk minta maaf. Qala wa nadima Umar ala ma kana minhu. Duduk sebentar saja, kata Abu Darda, tiba-tiba Sayyidina Abu Umar keluar daripada rumah. Ada yang dia rasa terkecil hati. Dia cari siapa? Dia cari Nabi. Fa aqbala hatta sallama wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun keluar daripada rumah dengan hati yang tengah marah tadi tuan-tuan. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qassa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menceritakan juga
Sama-sama cerita, Abu Bakar cerita, Umar cerita, sama-sama nak cari jalan penyelesaian. Beza dengan orang kita ni dia tahu nak bergaduh je tuan-tuan. Kalau kita ni setahun pun kita ingat lagi orang buat salah dekat kita. Berbeza dengan para sahabat, betapa tinggi akhlaknya. Lalu apabila diceritakan Sayyidina Abu Bakar cerita, Sayyidina Umar pun cerita, qala Abu Darda wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi pun dengar sahaja cerita kedua belah pihak, Nabi rasa marah kepada Sayyidina Umar. Nabi marah. Ni hadis sahih. Nabi marah. Marah Nabi ni sampai kan terduduk Sayyidina Umar mendengar apa yang Nabi luahkan kemarahan Nabi tersebut, sehingga kan waja'ala Abu Bakrin yaqulu, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar menyampuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Rasulullah la ana kuntu azlama. Sebenarnya aku yang bersalah pada kes ini ya Rasulullah. Tengok tuan-tuan bagaimana adab para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat lain. Punyalah dia nak backup balik Sayyidina Umar ni, sehingga kan dia kata aku yang bersalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa tuan-tuan? Hal antum tarikuna li sahibi? Nabi ulang 2 kali. Hal antum tarikuna li sahibi? Inni qultu ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Kamu tengok kepada sahabat kamu ni. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat lain, kamu tengok sahabat kamu ni, Sayyidina Abu Bakar, kamu kenal ke dia ni siapa? Ketika mana dulu aku mengatakan ya ayyuhan nas, dulu ni masa kamu tengah kafir lagi sahabat yang lain, kamu belum memeluk Islam lagi, aku berkata kepada manusia ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a, aku ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Faqultum kazabta. Ketika aku mengatakan aku ialah Rasulullah, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua, ketika itu kamu masih lagi berada dalam agama yang lain, kamu balas dengan ucapan faqultum kazabta. Kamu balas dengan kamu kata kamu berdusta ya Rasulullah. Sekarang kamu dapat hidayah. Tetapi waqala Abu Bakr, tetapi ketika itu Abu Bakar seorang sahaja yang berkata, sadaqta, kamu ini aku percaya beriman kepada kamu. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak cerita betapa tingginya akhlak para Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat pemaafnya yang cukup tinggi. Sebab itulah kalau kita tuan-tuan kalau bermusuh dengan orang pada isu masalah yang kecil-kecil, janganlah kita bawa-bawa dan diperbesarkan. Cepat-cepat kita minta maaf dan cepat-cepat kita muhasabah diri, ikut kita ada yang tersilap di belah-belah mana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita nak tadabbur surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ini pada muka surat 568. Tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran, cari surah Al-Ma'arij. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'arij ini surah yang diturunkan sebagai surah Makkiyah, diturunkan ketika sebelum lagi Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah. Surah ini diturunkan ketika mana Nabi berada di kota Mekah, yang mana dalam pergulatan Nabi SAW menyebarkan agama Islam, Nabi berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, yang mana Nabi ini mereka sangat-sangat tentang, disebabkan mereka tidak menerima ajaran Nabi SAW, tidak sama dengan ajaran agama nenek moyang mereka. Baik, apakah makna Al-Ma'arij? Al-Ma'arij ini maksudnya ialah tempat-tempat naik. Kalau maksudnya lebih kurang macam laluan malaikat dan para malaikat dan Jibril naik turun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di langit Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini dinamakan Suratul Ma'arij, yang menceritakan bagaimana keadaan manusia di hari akhirat kelak, berhadapan dengan sangkakala, berhadapan dengan bagaimana azab-azab yang tertentu, yang kita akan kupaskan dalam tadabbur kita pada malam ini. Baik, surah ini 44 ayat, mempunyai 44 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'. Telah meminta oleh orang yang meminta dengan turun azab yang jatuh
tetapi bagi segala kafir-kafir yang tiada baginya suatu yang menolak. Tetap bagi segala kafir-kafir yang tiada baginya suatu yang menolak. Maknanya apa tuan-tuan? Surah ini Allah Subhanahu wa taala turun cerita pada ayat pertama, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Kafir Quraisy mereka telah mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan azab, diturunkan azab tersebut kepada manusia dengan cepatnya azab tersebut. Nah, maka surah ini Quraisy challenge Nabi, kalau betul lah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dia cerita kepada manusia, masyarakat ketika itu diceritakan kepada masyarakat tentang azab-azab. Diceritakan dengan pelbagai azab-azab yang telah Allah Subhanahu wa taala akan sediakan pada hari akhirat kelak. Tetapi apabila Quraisy mendengar ancaman tersebut, dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau benar Tuhanmu itu benar, turunkan cepat-cepat kepada kami. Buat apa kamu tangguh? Itu cabaran daripada kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memang menjanjikan azab tersebut, kalau Allah Ta'ala nak turun, boleh saja turunkan sekarang. Nah, maka turun ayat ini pada seorang kafir namanya An-Nasru bin Al-Harith atau Abu Jahal. Ini tuan-tuan, bila mereka mencabar Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan mereka, tidak akan sesekali azab itu diturunkan. Ni tuan-tuan, sehingga kan sampai ke tahap macam tu sekali. Lalu sebagaimana kalau kita pernah lihat sendiri tuan-tuan, di zaman Nabi Saleh, para nabi ni berhadapan dengan mereka yang sentiasa mencabar, challenge Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila para nabi duduk cerita tentang ancaman yang Allah Ta'ala akan sediakan kepada manusia tidak mau beriman, lalu mereka terus kata, kalau macam tu turun sekarang, buat apa kamu tangguh-tangguh lagi? Nah, maka berlaku di zaman Nabi Saleh pun berlaku. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Cuba kita buka surah Al-A'raf, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan ketika Allah Ta'ala utuskan seekor unta di zaman Nabi Allah Saleh. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim, sehingga kan mereka dapat merasakan segala hasil susu yang telah dikeluarkan dari unta tersebut. Tetapi mereka satu hari mereka saja setelah Nabi Saleh pesan jangan sembelih unta tersebut, mereka menyembelih unta tersebut. Bila mereka sembelih dan mereka nak cabar sahaja, lalu fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim, mereka menyembelih dan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka kata kepada Nabi Saleh, kami sekarang dah sembelih dah. Kami dah sembelih dah unta ni, tak ada pun azab. Kalau betul azab itu ada, datangkan kepada kami sekarang juga. Begitu juga. Terus lepas itu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Allah Ta'ala membalikkan kaum Madian ini, Madian Saleh namanya ni, yang mana mereka terbalik semua, mati mereka bergelimpangan. Sebab apa? Cabar hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kelompok yang mencabar mereka, antaranya yang disebutkan di dalam ayat ini ialah An-Nasru bin Al-Haris dengan Abu Jahal. Apa kata-kata mereka? Mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' au i'tina bi'adzabin alim. Apa kata mereka? Hai Tuhanku, jika ada ini mendakwa oleh Muhammad itu benar daripada engkau, maka hujan olehmu atas kami, yakni batu daripada langit, atau datang akan kami dengan azab yang sakit. Maka Allah Ta'ala pun kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala cerita,
Allah Ta'ala kata, aku tidak akan menurunkan azab selagi mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Bukan apa? Takut azab itu turun, semua kena. Nah, maka Allah Ta'ala balas azab kepada mereka. Balas dengan cara macam mana tuan-tuan? Dengan maka dibunuh keduanya di perang Badar. Ketika mana mereka menyertai peperangan Badar, Allah Ta'ala utuskan pemuda yang membunuh mereka. Dan kata qila Nabi Nuh dan kata qila Nabi Muhammad, sama sahaja. Di zaman Nabi Muhammad pun berhadapan, bahkan di zaman sekarang pun masih berhadapan dengan manusia-manusia yang sengaja mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya, minallahi dzil ma'arij, daripada Allah mengampunnya, daripada Allah mengampunnya, turun naik malaikat atas langit, yakni jatuh azab itu daripada Tuhan yang empunya langit. Inilah minallahi dzil ma'arij, daripada Allah mengempunya tangga-tangga turun naik malaikat atas langit, yakni jatuh azab itu daripada Tuhan yang empunya langit. Inilah minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruh, Allah Ta'ala cerita bahawasanya inilah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan langit ini tidak bertiang. Kalau dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah Ta'ala jadikan langit ini tidak ada berlapis-lapis. Ma tara fil khalqir rahmani min tafawut, sehingga Allah Ta'ala cabar manusia, tidak ada langsung pun tiang yang menjadi penungkat kepada langit tersebut. Tuan-tuan, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, naik oleh malaikat dan Jibril kepadanya, arti kepada tempat turun kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala bersama dengan kerajaan-kerajaannya menjadikan tempat tersebut ialah tempat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'arij, tingkatan-tingkatan tersebut. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari kiamat yang ada qadar satu harinya 50,000 tahun hari dunia, dengan nisbah bagi kafir-kafir dengan kesusahan azab. Ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pula bahawasanya pada hari kiamat kelak ialah hari yang menyeksakan orang kafir, yang pada satu harinya diibaratkan 50,000 tahun hari di dunia ni tuan-tuan. Kalau hari ni 24 jam sehari kita lalui ni dengan tak rasa apa-apa, celek mata saja, sedar-sedar dah pukul 7 dah. Daripada waktu 7 pagi nak pergi ke 7 malam tu, tak perasan-perasan pun waktu tu berlalu dengan cepatnya. Tetapi pada hari akhirat kelak, hari yang menyeksakan mereka, yang dianggap sebagai sehari di akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun hari di dunia ni. Kenapa? Sangat-sangat banyak yang manusia tersangkut. Kalau hari ni manusia bersalah, jumpa dengan orang naik atas mahkamah tuan-tuan, nak bicarakan dengan satu kes yang dia buat tuan-tuan, mengambil masa pun dah lama. Apatah lagi manusia yang hidup berpuluh-puluh tahun penuh dengan dosa, makin banyaklah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang nak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang mukminin ini maka terlebih ringan daripada 2 rakaat sembahyang seperti pada hadis. Ni tuan-tuan, berbeza pula hari akhirat tersebut, hari kiamat tersebut dengan orang-orang mukmin yang beriman, yang mana hari tersebut mereka ni lebih ringan daripada mengerjakan 2 rakaat waktu tersebut. Pada hari akhirat kelak, ada yang Nabi cerita pada hadis, manusia yang keadaan manusia yang pelbagai di hari akhirat kelak. Ada yang naik memacu kuda dengan laju, ada yang berlari tuan-tuan, ada yang boleh jogging je, ada yang boleh merangkak, ada yang boleh menerap, berguling nak naik ke atas sirat, nak melepasi sirat tersebut. Kenapa? Kerana banyaknya dosa dia nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada sampai di pertengahan jalan, sampai sirat, pop, jatuh dalam neraka. Ni tuan-tuan. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut. Maka Allah Ta'ala pesan siap-siap. Seksanya manusia pada hari akhirat kelak, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Diibaratkan seperti ibarat manusia yang 50,000 tahun kehidupan dia di atas dunia sehari di akhirat. Fasbir sabran jamila, maka sabar olehmu akan sabar yang baik ya Muhammad. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar? Kerana ayat yang pertama tadi, bila Nabi berhadapan dengan golongan-golongan yang sentiasa mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar wahai Muhammad. Kalau kamu tidak sabar, maka dakwah kamu tidak akan berjaya. Sama juga tuan-tuan dengan kita sekarang. Buat apa-apa kebaikan kena ada kesabaran, keikhlasan. Nah, sebab apa? Dengan kesabaran, keikhlasan tersebut, benda yang tak nampak akan datang kepada dengan kita. Dengan kesabaran tersebut, maka kita tidak mendahului emosi, tindakan kita dengan beremosi. Nah, bergaduh ke, macam-macam kes ke. Nah, baik. Yang tiada keluh kesah padanya, ni tuan-tuan. Fasbiru sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ni takut ni tuan-tuan ayat ni. Bahawasa mereka itu lihat akan dia azab itu jauh. Mereka itu siapa tuan-tuan? Yang melawan Allah Ta'ala ni, mereka melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala ini jauh. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa narahu qariba, lagi dan kami lihat hampir dekat sangat, antara tertahan masuk keluar roh sahaja. Walaupun manusia mengatakan, manusia, lambat lagi aku mati. Nah, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka mengatakan mati lambat lagi, tak apa kot. Nak buat apa-apa amal ibadat, buat slow je lah. Nah, wa narahu qariba. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kami melihat azab itu, kematian tersebut sangat dekat dengan kamu. Yauma takunus samaa'u kalmuhl. Allahu akbar. Iaitu hari yang jadi langit seperti muhl, iaitu perak yang diperhancurkan, emas dan perak yang diperhancurkan. Al-muhl maksudnya langit yang kita tengok pada hari ini, yang Allah Ta'ala ciptakan tidak bertiang langsung. Kalau rumah ni kena ada tiang, tapi Allah Ta'ala cipta langit tidak ada tiang. Allah Ta'ala kata langit pada hari tersebut, langit akan dileburkan seperti mana emas yang dileburkan, perak yang dicairkan. Maka ketika itu kamu lihat langit al-muhl dileburkan dengan lenyap. Tidak ada manusia yang akan selamat pada hari tersebut. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan jadilah bukit-bukit seperti ihn, bulu-bulu pada ringan dipelarikan oleh angin. Pada hari tersebut dia, Allah Ta'ala kata wal jibala autada, kami jadikan bukit gunung ganang ini sebagai pasak kepada bumi. Tetapi pada berlakunya hari akhirat kelak, kami jadikan hari akhirat tersebut bukit gunung ganang seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ni sampai ke tahap macam tu. Kal'ihn wala yas'alu hamimun hamima, dan tiada tanya oleh kerabat akan hal peringatan kerana masing-masing dengan halnya. Pada hari tersebut tidak ada dah yang tanya khabar kaum dia, kerabat dia, anak dia, isteri dia macam mana. Yubassarunahum, kenapa melihat mereka itu kerabat akan kerabatnya, dan tiada bertanya-tanya kerana bimbang dengan hal mereka sendiri. Takut punya nak hadap dengan Allah Ta'ala dengan dosa yang penuh ni, sangat-sangat takut. Nah, kalau hari ini kita sayang kepada isteri dan anak-anak, tetapi pada hari tersebut berlaku sahaja kiamat, masing-masing memikirkan hal diri sendiri. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunjih.
cita orang kafir-kafir dapat tebus dirinya daripada azab neraka hari itu dengan segala anak cucunya dan isterinya dan saudaranya. Ni tuan-tuan. Sehingga kan mereka orang kafir bila mati sahaja ni tuan-tuan, sampai di hari akhirat kelak. Bila sampai pada hari akhirat kelak, dihadapkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masa tu dah lah dia tak cari dah orang lain, tak cari dah isteri yang dia sayang, anak-anak yang dia sayang. Bahkan pada hari tersebut dia minta pula dekat Allah Subhanahu wa taala suruh tarik isteri ataupun anak ataupun cucu dia yang boleh menggantikan dia ke dalam neraka ni. Dia nak keluar daripada dalam neraka. Ni tuan-tuan, sampai ke tahap macam tu. Surah Al-Ma'arij muka surat 568 menceritakan, sangat-sangat terkejut. Sehingga kan mereka ni bila diazab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta pula kepada Allah taala supaya gantikan orang lain, gantikan cucu dia. Nah, kalau manusia lah, dia kata, ya Allah, pada di dunia lah, daripada anak aku sakit macam ni, lebih baik aku yang sakit macam ni, kesian dekat anak aku. Berbeza di hari akhirat kelak. Manusia ketika itu tak tahan dengan seksaan api neraka, minta kepada Allah Ta'ala supaya, orang kafir lah, dia minta kepada Allah Ta'ala supaya gantikan dia dengan anak cucu dia. Gantikan dia daripada kena api neraka ni. Baik. Dan segala kerabatnya yang ia berhimpun pada nasab dan ketika kesusahan, dan mereka yang dalam bumi sekalian kemudian lepas akan dia seorang sahaja, yakni daripada huru-hara kesusahan akhirat, cita-cita kafir, jika sekalian dalam bumi kerabat yang dan yang bukan kerabat miliknya oleh ia perbuat tebus dirinya seorang, nescaya dijadi sekalian itu tebusan dirinya. Demikianlah tiap-tiap seorang. Ni tuan-tuan, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, biar semua masuk dalam neraka tak apa, aku seorang je aku nak keluar daripada neraka. Punyalah dia selfish waktu tu, pentingkan diri sendiri. Hari dunia ni tak nampak lah nah. Baik, maka hendaklah tiap-tiap seseorang itu pelihara dirinya dahulu daripada mati. Ni pentingnya kita pelihara diri kita sebelum mati. Sebab apa? Pada hari tersebut orang masing-masing sibuk dengan amalan dia. Sehingga kan orang kafir tadi yang ayat ni cerita, dia sanggup tengok anak isteri dia, tengok tarik cucu cicit dia, supaya apa? Menggantikan dia di dalam neraka. Tak tahan punya pasal. Tapi bila dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala macam tu tuan-tuan, apa yang Allah Taala balas kepada dia? Kalla, tidak akan ada cita-citamu sesekalipun. Allah Taala jangan, tak boleh macam tu. Innaha laza nazza'atan lisyawa, bahwasanya neraka itu laza. Maksud laza apa? Bernyala-nyala, lapar sangat-sangat, nak makan orang-orang yang nak bakar manusia-manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala di muka bumi dulu. Bahkan kamu tak boleh minta macam tu. Tetapi innaha laza nazza'atan lisyawa, sifat neraka waktu tu mungkinlah pada dunia ni dia boleh buat apa sahaja. Dia boleh buat segala macam-macam kemungkaran yang dia boleh buat dengan beranggapan dia akan lepas di atas muka bumi. Tapi di hari akhirat kelak, benda tu semua akan menjadi akibat kepada diri dia sendiri. Maka jumpa dengan api neraka yang bernama Lazza. Api neraka yang lapar sifatnya atas segala kafir-kafir dan munafik, menanggal bagi segala kulit kepala, kemudian balik baik, demikianlah selama-lama. Sifatnya neraka api Lazza ini, yang mana dia menanggalkan kulit-kulit dan cantum balik kulit tersebut, dibakar balik. Begitulah rutin-rutin setiap kali manusia kena seksa di akhirat kelak. Demikianlah selama-lamanya manusia kena seksa disebabkan kekufurannya. Tad'u man adbara wa tawalla, menyeru ia neraka Lazza akan mereka yang membelakang dan berpaling daripada iman dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan neraka Lazza pula pada hari akhirat kelak memanggil-manggil manusia yang kufur. Kalau kata hari inilah tuan-tuan, panggilan yang kita takut macam mana? Wafi. Tu kita takut tuan-tuan.
Tapi kalau panggil wafi, kalau macam tu kita tak takut tuan-tuan. Pada hari akhirat neraka lazza ini memanggil-manggil manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat-sangat takut. Nah, tad'u man adbara wa tawalla. Kata ia kepada aku kemudian pungut ia akan kafir-kafir seperti burung pungut biji padi seorang-seorang sampai habis. Tidak akan langsung terlepas seorang manusia pun pada hari akhirat kelak. Ini tuan-tuan. Nak cerita kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Pesan siap-siap dah ni supaya kita berjaga-jaga. Maka beruntunglah manusia yang sentiasa berjaga-jaga. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa setakat dulu. Insya-Allah kita berjumpa pada lain waktu, di lain masa, dan kita akan sambungkan lagi pembelajaran kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan. Boleh cari kitab ini di mana-mana Shopee lah. Di Shopee boleh cari tuan-tuan . InsyaAllah akan memberi kepada kita manfaat, sentiasa beringat-ingat akan azab hari akhirat. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, yang pertama sekali, kita jadi manusia yang tidak kufur dan tidak menjadi manusia yang suka challenge Nabi SAW dan challenge Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu saja. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang dhaif itu datang daripada diri saya sendiri. Ampun dan maaf sekiranya segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.